Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini. Saya harapkan kawan sentiasa sehat ya. Pencerahan hari ini berkenaan dengan isu yang agak panas juga hari ini, yaitu pengurusi PKL Sarawak, yaitu YB Reriseng dikatakan keluar PKL dan menyokong kerajaan yang ada. Pada pandangan saya itu tidak mengejutkan lah, karena sebelum ini pun kita pernah dengar bahwa dia nak meletakkan jawatan dan memberi laluan kepada anak Dayak untuk memimpin pengurusi PKL Sarawak. Ini yang sudah keluar kan, yang kita sudah tahu. Dan saya punya analisa saya sendiri, dan saya yakin bahwa Reriseng akan mengikut satu lagi pimpinan PKL yang keluar daripada PKL waktu berlaku pengkhianatan itu, yaitu YB Barubian. Saya yakin dia akan masuk bergabung dengan timnya YB Barubian ini tadi, karena dia kalau menyokong kerajaan yang ada hari ini, dia hendak bertapak di parti mana? Parti bebas. Tidak mungkin, ini tidak akan mungkin berlaku dia duduk di blok bebas. Saya yakin dia akan pergi kepada parti loker Sarawak, yaitu PSB. Jadi dia akan bergabung dengan YB Barubian di sana. Dan ini anak-anak Sarawak yang mana yang saya pernah katakan di video yang lepas, kita harus lihat PSB ini. Saya tidak berapa suka nak cerita tentang parti-parti yang ada di Sarawak ini tadi. Tetapi hal ini kita rakyat harus pilih dan harus lihat bahwa parti lokal di Sarawak ini yang hendak menentang GPS ini tadi, tetapi di pusat mereka duduk di blok kerajaan. Ini tujuannya untuk apa sebenarnya? Ini adalah untuk memecah belahkan undi di Dayak, dan mereka tetap bergabung dengan GPS. Jadi kalau kita tidak menyokong kepada PKL di Sarawak ini tadi, ataupun DAP Sarawak, kita tidak boleh keluar daripada untuk melawan dengan parti GPS yang ada. Karena parti-parti yang ada nih tadi, mereka tidak mempunyai hala tuju pada pandangan saya itu. Mereka hanya untuk menumbangkan GPS, kata mereka. Tetapi hakikatnya mereka sebenarnya pecahkan undi setelah menang, bergabung dengan GPS dan membentuk kerajaan lagi. Dengan tetapnya GPS ada di situ. Dan saya harap pimpinan baru, kalau betul perkara ini berlaku, dan saya harap pimpinan baru harus melihat nih sisi ini. Dan kita tahu juga bahwa kekuatan parti pembangkang di Sarawak itu sebenarnya ada kekuatan. Cuma mereka yang duduk di Sarawak dan rakyat yang ada di Sarawak tidak tahu. Tidak tahu dengan jelas apakah yang patut mereka lakukan untuk mereka menggerakkan kekuatan parti-parti pembangkang ini tadi. Ini yang berlaku di Sarawak, dan faktor keuangan mereka juga agak terhad seperti mana yang kita tahu. Ini sangat membimbangkan saya sebagai rakyat yang prihatin melihat isu ini. Yang mana kalau kita rakyat melihat bahwa kita nak satu perubahan, tetapi kita dibohongi oleh para pemimpin kita yang menggula-gulakan kita dengan janji-janji mereka, tetapi itu adalah janji politik mereka yang mereka buat waktu pilihan raya, tetapi hasilnya mereka tetap tidak melakukan perubahan. Dan kalau kita tidak menyokong pembangkang di Sarawak, dan kita tidak nak membuat satu coalition yang baik di blok pembangkang di Sarawak ataupun Sabah sekali, saya tidak nampak untuk kita nak bergerak ke arah dalam Malaysia ini kita boleh mendapatkan sekurang-kurangnya, boleh mendapat satu timbalan Perdana Menteri daripada Sabah dan Sarawak. Tetapi kalau kita lihat GPS memerintah berpuluh tahun, mereka tidak nak apa-apa jawatan di pusat. Karena mereka tahu di Sarawak itu mempunyai hasil yang banyak. Dan mereka hanya nak kontrolkan negeri Sarawak itu bertujuan untuk kepentingan politik pribadi mereka sendiri. Dan kumpulan-kumpulan elit ini sudah elit betul, dah kaya raya,
memang kita susah nak tumbangkan. Kita hanya boleh menumbangkan kumpulan-kumpulan elit ini tadi dengan menggunakan undi rakyat ini tadi. Jangan kita punya kemiskinan, kita punya ini sampai di pilihan raya pun seolah-olah kita ini boleh dibeli. Kita punya jati diri kita sebagai rakyat. Kita harus ingat, kita di Sarawak duduk bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kita nak mendapatkan gaji yang tinggi. Untuk orang biasa ini, kita terpaksa pergi ke Semenanjung Malaysia, ataupun dulunya kita pergi ke Semenanjung Malaysia, ke Singapura, ataupun negara luar untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Padahal kita ini duduk di dalam satu Malaysia, tetapi gaji di Sabah dan Sarawak lebih rendah daripada gaji yang di negeri yang ada di Semenanjung. Kenapa seperti itu? Negeri kita kaya, tetapi rakyat dia tidak mendapat apa yang sepatutnya, dan negeri jadi miskin. Bermakna pentadbiran kerajaan yang berpuluh-puluh tahun ada di Sarawak pada saya itu gagal. Tetapi mereka tidak mau mengakui. Mereka tidak memberi pembangunan yang bagus kepada luar bandar. Sampai hari ini berpuluh tahun mereka memerintah, jalan-jalan raya ataupun jambatan-jambatan ke kampung-kampung pun masih terabai. Ini rakyat perlu lihat di Sarawak ini. Dan saya harap rakyat Sarawak harus juga lihat sisinya, bahwa pemimpin yang gagal, kenapa kita nak menyokong lagi? Kita kena berhenti sebagai rakyat muda yang baru hari ini, generasi baru. Kita kena berhenti mengampu pemimpin yang dah lama nih. Jangan kita seperti orang dulu, bila orang itu diangkat sebagai pemimpin, kita menghormati itu boleh, tetapi untuk kita nak pergi membangunkan negeri Sarawak itu, kita harus bertukar corak. Jika pemimpin itu tidak mampu, kita harus mengganti yang baru. Ini perlu untuk pembangunan negeri kita. Jangan kita mengatakan jauh asik duk mainkan isu jangan lawan perintah. Perintah yang seperti mana yang saya perkatakan selalu, perintah itu adalah dari kita ini rakyat. Kita ini yang membentukkan perintah itu. Mereka itu jadi YB adalah daripada hasil kita mengundi mereka. Kalau kita mengundi mereka, mereka jatuh, mereka tidak boleh menjadi pemerintah. Jadi kita berhenti dengan momokan ini. Kita harus lihat kenapa saya menekankan isu ini di blok pembangkang yang ada. Kalau blok pembangkang di Sarawak itu membuat satu coalition yang baik, dan mereka buat seperti yang mana ada di Semenanjung, saya percaya mereka boleh bentuk kerajaan, mereka boleh menang. Tapi sekarang ini ramai MP-MP, ini kenyataan yang perlu kita rakyat dengar ya, dan perlu kita terima, bahwa banyak MP kita yang suka lompat sana lompat sini. Karena apa? Karena grup-grup elit yang punya duit banyak daripada parti yang dah menang, dan mereka sudah mampu untuk membeli mereka ini. Karena kekuatan mereka sudah kuat, parti mereka dah kuat, keuangan parti mereka dah kuat, jadi mereka boleh beli. Jadi saya nak pemimpin itu yang jangan sampai boleh dibeli. Yang menderita adalah kaum-kaum Dayak sendiri. Saya tidaklah mengatakan kaum Melayu ke kaum Melanau ke kaum lain, tapi maksud saya ini tadi, karena kaum Dayak itu kaum terbesar, dipecah belahkan undi. Kita harus ingat, orang-orang tua kita di kampung, kerja di Sakra, kerja di Felda, gaji mereka tidak sampai 40-50 ringgit. Di bawah itu, tidak kasihan kah? Bila kita nak melakukan perubahan, sedangkan Felda, Sakra, ini apa semua mengaut keuntungan berbilion-bilion dengan menggunakan tanah adat Sarawak, menggunakan tanah-tanah kita sebagai anak jati Sarawak. Kita rakyat harus fikirlah. Saya bukan kata kerana pembangkang ini, tetapi kalau kita mengatakan, kalau saya menyokong pembangkang, tetap juga Parti Melaya. Yang GPS itu bukan parti gabungan Melaya kah? Tidak pernah GPS itu tidak bergabung dengan Melaya. Daripada start penubuhan dia dah bergabung lah dengan UMNO tu, Barisan Nasional tu. Tidak pernah mereka tidak bergabung.
dia tetap bergabung dengan Melaya. Begitu juga kalau pembangkang menang, tetap juga bergabung dengan Melaya. Jadi ini hakikat yang dijual kepada rakyat. Mereka nak kata, kami nak parti lokal, kami tidak nak Melaya. Ini satu pembohongan lah. Berhenti berpikiran seperti ini dan ubahkan diri kita bahwa semua parti itu kena bergabung. Kerana kita ini Malaysia. Untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan pusat. Itu saya selalu tanya kawan-kawan saya yang nak jadi wakil rakyat lah, yang standby untuk menuju election ini. Saya selalu tanya mereka. Saya ramai juga kawan-kawan yang kadang telepon saya tanya. Saya pun tanya balik mereka. Apa sebenarnya parti yang kau orang buat ni? Apa sebenarnya matlamat? Apa sebenarnya hala tuju parti kamu orang ni semua? Saya tanya semua. Jawapannya untuk menumbangkan GPS. Tetapi saya tidak nampak di situ. Ini contohnya. Parti yang mana yang Barubian ini. Maaflah YB Barubian. Saya terpaksa kritik juga. Karena dia duduk di parlimen, duduk di blok kerajaan. Bagaimana kita nak tahu bahwa dia ini betul-betul lawan GPS? Ini kan seolah-olah satu pembohongan kepada rakyat di Sarawak. Kalau kamu nak melawan GPS, kenapa kamu di kerajaan, di pusat, kamu boleh duduk di blok kerajaan? Kalau kamu nak melawan GPS, sepatutnya kamu duduk di blok pembangkang yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini satu muskil yang kita lihat. Permainan apa ini sebenarnya? Jadi ini yang saya tak nak, kita sebagai rakyat Sarawak, kita lihat. Dan saya harap siapa yang memimpin PH ataupun grup pembangkang yang ada di Sarawak ini tadi, saya harap ada seorang leader yang memimpin. Seperti kalau di Semenanjung ni, pemimpin pembangkang adalah diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan di sebelah blok kerajaan mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin, ataupun ada lagi blok yang ketiga. Saya nak seperti itu. Jadi kalau di Sarawak ni sekarang ni blok pembangkang dipimpin oleh siapa? Jika blok pembangkang menang, siapa yang kamu nak lantik jadi ketua menteri? Ini sepatutnya yang dibuat hari ini. Yang saya lihat sekarang ni, blok pembangkang bertelagah sesama sendiri, memburuk sesama sendiri. Ini akan menguntungkan GPS. Jika betul kamu nak melawan GPS, yes, buat satu gabungan yang betul-betul. Daripada sekarang siapkan calon ketua menteri Sarawak. Jadi masuk saja PRN nanti, rakyat pun sudah tahu kalau pihak pembangkang menang, siapa dia ketua menteri kami. Hari ini mereka ini nak melawan GPS, tetapi tidak ada. Mungkin saya sebagai rakyat, ini apa yang saya kata ni mungkin sembang kedai kopi, tetapi ini pandangan pribadi saya yang saya rasa sangat manfaat juga kepada rakyat dan juga para pemimpin. Kenapa tidak ada buat? Dari dulu kata nak melawan GPS, tetapi tidak ada sekalipun mereka keluarkan nama calon jika mereka menang sebagai blok pembangkang siapa yang dilantik sebagai CM Sarawak. Tidak ada. Jadi ini perlu mereka lakukan daripada sekarang. Jadi saya harap pihak pembangkang yang ada di Sarawak buat kajian tentang ini dan keluarkan kamu punya manifesto untuk rakyat. Supaya rakyat boleh tahu, dan keluarkan kamu punya CM siapa bakal CM kamu jika kamu menang. Ini sepatutnya dah dilakukan. Jadi ini pada saya hal kecil, tetapi saya tak faham apa yang di pikiran blok pembangkang Sarawak, dan saya kecewa di situ. Tidak guna kita nak berkata nak melawan GPS, nak melawan kerajaan negeri Sarawak yang dah bertapak lama, kalau hala tuju pun tak ada. Maaf cakap, saya sebagai rakyat melihat itu, dan saya lihat rakyat pun memainkan isu yang sama banyak. Ada kawan saya pernah mesej saya, dia kata, bro, PKR Sarawak dah tak kuat. Saya cakap itu tidak masalah. Yang dah tidak kuat dan tidak relevan di Sarawak.
Saya cakap itu bukan masalah PKA, itu masalah pemimpin. Kalau kita boleh memimpin dengan baik, dia tidak ada masalah. Bukan masalah parti, pemimpinnya. Itu saya kata. Saya tidak mengatakan GPS itu tidak baik. GPS itu parti, tetapi pemimpinnya. Tidak semua pemimpinnya itu kita pandang tidak bagus. Mungkin ada yang boleh buat kerja, tetapi karena parti dia yang ramai daripada mereka ini yang rakyat agak kurang percaya, so ini yang membuatkan rakyat Sarawak merasa, apalagi kalau kaum Dayak, mereka rasa tertipu di situ. Tetapi untuk bersuara semua pada diam. Yang masalah Dayak ini juga banyak yang berdiam diri ataupun suka kritik dari belakang. Ini kenyataan yang saya selalu lihat. Dan banyak yang seolah-olah bijak, pandai, tetapi tidak pun menonjolkan diri. Seperti saya ini pun dikritik. Begitu begini, tapi saya tidak ada masalah lah, saya dah biasa. Tetapi kalau kamu dah hebat, kenapa kamu tidak buat seperti saya? Buatlah. Buat video kamu, sharekan. Bagi pandangan kamu, supaya rakyat boleh tahu yang baik, apa yang perlu kita buat. Ini sepatutnya. Sekarang ini, pembangunan di Sarawak itu, majoritinya, 80% adalah di kawasan-kawasan Dayak ini tadi. Bila saya sebut Dayak ini, Kayan, Kenyah, Kadazan, apa semua, ini Dayak lah. Bidayuh. Ini semua Dayak lah. Jadi, kena paham. Apalagi kaum-kaum terbesar seperti Iban. Perlu kita didikkan kita punya rakyat ini supaya paham nih politik Sarawak kita nih. Jangan kita itu yang saya kata. Jangan hanya kerana biar satu crack kita sudah terbeli. Ini zaman dah baru. Kita kena ubah benda ni. Mula dengan yang baru. Dan saya harap seperti ketua kampung, tuan-tuan rumah, penghulu ni, yang saya faham dilantik oleh kerajaan yang ada untuk mereka jadikan sebagai tim mereka bila pilihan raya. Kita harus fikir jawatan itu ialah kita ambil, tetapi kita lihat. Jangan kita bila benda yang tidak betul pun kita nak kasihan rakyat. Sampai bila kita nak menderita? Seolah-olah sekarang ini umpama kita menjual kampung kita kepada orang lain tau. Pemimpin-pemimpin, ketua kampung, penghulu, pemancal apa semua ni, ingat tu. Kita jangan fikir tembolok kita, kita fikir nanti anak cucu cicit kita, saudara mara kita yang ada di kampung. Hanya kerana duit berapa puluh ribu tergadai kita punya satu kampung, tergadai kita punya satu daerah. Pemimpin dah kaya raya, pemimpin ada harta di luar negeri. Kita apa yang ada? Tanah kita pun tak tahu macam mana haknya. So fikir-fikirkanlah. Saya bercakap memang atas daripada hati saya sebagai rakyat. Dan saya nak kawan-kawan yang mana nak kritik pun saya tidak heran, kerana ini pandangan pribadi saya dan saya harap dia manfaatlah kepada kawan-kawan. Dan ada yang tidak puas hati ataupun ada yang ingin menambah apa yang perlu saya lakukan sebagai panduan akan datang, tolong komen saja di bawah dan tolong share ke channel ini. Oke, sekian dari saya. Thank you.